وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati pertemuan kita, Allah memberkati majlis kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan kepada kita taufik dan inayah dan hidayah di atas segala perjalanan kehidupan kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. InsyaAllah ta'ala pertemuan kita pada pagi ini adalah pada membicarakan satu bab yang baru daripada kitab Riyadh As-Salihin. Artinya taman orang-orang yang saleh. Daripada bab yang ketiga kalau tak silap saya. Bab pertama bab ikhlas. Bab kedua bab taubat. Dan bab yang ketiga adalah bab sabar. Maka tajuk kita pada hari ini adalah terkait dengan sabar. Iaitu boleh dikatakan begini dengan bahasa yang mudahnya. Orang yang soleh dia ada sifat sabar. Okey, orang yang soleh dia ada sifat sabar. Dan hadirin yang saya kasih sekalian, sifat sabar ni dia adalah sifat yang sukar sebenarnya. Sabar ni sukar untuk dilaksanakan, senang untuk diucapkan. Sebab apa? Sebab sabar ini dia melawan dengan keinginan dirinya, atau melawan gelojak kemarahannya, atau dia melawan tolakan nafsunya. Maka pada saat itu, itulah yang lebih susah dan lebih sukar. Cuba tuan-tuan lihat bagaimana kisah Allah Ta'ala sebut tentang golongan orang-orang yang sabar yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya Allah Azza wa Jalla menyebut tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam, tuan-tuan boleh baca di dalam Al-Quran Al-Karim kisah yang dicatatkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Ayyub. Antaranya disebutkan, okey, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika mana Ayyub alaihi salam pernah berdoa dan menyeru Tuhannya dengan mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah, aku sesungguhnya telah tertimpa dengan kemudaratan iaitu sakit. Berapa lama dia sakit? Haji Mahfuz, berapa lama dia sakit? 3 tahun. Berapa tahun Haji? 90 tahun? Tak, 90 tahun tak. Okey, lebih kurang itulah Haji Mahfuz sebutkan. 10 belasan tahun dia sakit. Tetapi tuan-tuan tengok doa yang dia minta kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku tertimpa kemudaratan. Lepas tu, dan dia bukan kata sembuhkanlah aku dah. Dia kata apa? Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau adalah Allah yang maha kasihan dan maha penyayang terhadap hamba-Nya. Dia tak kata, ya Allah, aku tertimpa mudarat, sembuhkan aku. Tak. Dia tak sebut begitu. Dia kata, ya Allah, tertimpa aku akan kemudaratan, maka engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang terhadapku. Dah, dan itu. Kenapa disebut begitu? Dikatakan oleh para ulama bahawa Nabi Ayyub ini memiliki adab yang tinggi kepada Allah. Dia malu sangat kalau dia minta Allah sembuhkan penyakitnya. Sebab apa? Sebab dia telah sihat lebih lama daripada itu. Maksudnya dia dah pernah sihat, katalah 30 tahun sihat.
Sakit 15 tahun. Dia kata sehat 30 tahun. Sakit 15 tahun. Tapi takkan nak minta sembuh dah. Dia malu nak minta gitu. Lalu dia cuma mengadu je, ya Allah, aku tertimpa mudarat, engkau maha penyayang. Dah bas. Dia malu nak minta begitu. Walaupun tak salah minta kepada Allah kesembuhan. Tapi inilah yang dikatakan adabnya seorang Nabi dalam melihat pemberian Allah Azza wa Jalla. Kan? Kita demam 3 hari, apa cerita? Nah. Ha? Mengeluh kat Facebook, mengeluh kat Instagram, mengeluh kat WhatsApp, habis semua. Baru 3 hari sakit gigi. Nah, jadi tuan-tuan, maksudnya itu yang perlu diamati. Maknanya Nabi Ayub sabar dalam menerima musibah. Tuan-tuan tengok Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nuh ke Lut? Nuh. Berdakwah 950 tahun. Dan dia sabar dalam dakwahnya walaupun mendapat kecaman. Tuan-tuan tengok yang seterusnya. Ini contoh sabar. Sabar ni ada sabar atas musibah macam Nabi Ayub. Ada sabar dalam melakukan kebaikan macam Nabi Allah Nuh buat taat. Dan ada yang ketiga, sabar dalam melaksanakan keinginan ataupun nafsu yang jahat. Kisahnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, saat Nabi Yusuf berada di dalam istana, waktu itu dia muda tang-tang punya muda, tuan. Mana ting-ting, mana muda betul-betul muda. Muda pemuda. Kemudian berada dalam istana yang pada saat dia ada itu, dia dah besar, wajahnya pun dah handsome, tuan-tuan. Berada di satu tempat hanya dia sahaja dengan puteri raja ataupun pemaisuri raja. Pemaisuri raja ni pula tuan-tuan, kalau sebut pemaisuri tuan-tuan, dia tidak huduh lah maknanya. Dia mesti make upnya mahal-mahal. SK2 ke, Mary Kay ke, kan? Macam tu lah tuan-tuan. Maknanya kalau sebut pemaisuri ni mesti mahal-mahal. Maknanya cantik juga. Lepas tu ada kedudukan pula. Tuan-tuan tengok apa berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS, kalau tuan-tuan ikut cerita dia, dia pernah dihumbankan ke dalam telaga oleh saudara-saudaranya. Betul? Dia sabar tak kena itu? Sabar. Maknanya dia dah abang dia buat macam tu, sampai dibawa lari. Tetapi ada kesabaran kedua yang lebih dahsyat daripada yang pertama, iaitu kesabarannya saat digoda oleh pemaisuri yang cantik, ada kedudukan, dia pula muda. Tuan-tuan, orang muda dengan orang tua ni lain. Ha? Jangan apa Haji. Orang muda, orang tua lain. Orang muda, dia tak pernah ada pengalaman berkahwin. Berbeza dengan orang tua. Maka orang muda keinginannya lebih kuat daripada orang tua. Begitu. Nabi Yusuf AS muda. Kemudian dia berada dalam tempat yang secure, selamat. Selamat apa? Dalam istana Maisuri. Kemudian dia berdua je. Kemudian dia tidak berada di negeri dan negara tempat dia asal. Kalau kita orang Taman Meru, tuan-tuan, buat masalah dekat Taman Meru, malu. Jadi kalau buat ke sini, tak payah buat lah no. Nanti kan orang taman tahu pula Haji Mahfuz dah lah pergi kuliah setiap hari. Lepas tu kacau pula orang kan. Contohnya tuan-tuan. Jadi dia malu, dia tak buat. Nabi Yusuf bukan berada dalam negerinya. Dia daripada Palestin. Dia duduk dekat Mesir. Maknanya orang kampung tak tahu cerita apa pun. Abangnya pun tak tahu. Nabi Yaakob pun tak tahu cerita apa. Tetapi tuan-tuan tengok. Nabi Yusuf saat berada dalam situasi yang genting itu, dia memilih untuk dipenjarakan pun tak apa. Asalkan tidak seperti itu. Dan dia berjaya sabar di atas keinginan itu. Tuan-tuan, ni bentuk sabar yang kita boleh faham apa dia. Sabar di atas musibah. Sabar melakukan kebaikan. Dan yang ketiganya adalah sabar macam Nabi Yusuf AS dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu yang lebih dahsyat. Masa sabar kali pertama Nabi Yusuf dibaling oleh atau ditinggalkan oleh abangnya, waktu tu dia tak ada pilihan. Masa kali yang kedua ni dia ada pilihan. Betul tak? Ada pilihan nak buat ke tak buat. Betul? Masa dekat istana tu dia ada pilihan nak buat ke tak buat.
tetapi memilih untuk tidak buat. Maka hadirin semua, ini pelajaran besar untuk kita semua tuan-tuan. Untuk saya sendirilah tuan-tuan, kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi yang memungkinkan kita untuk melakukan perkara yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, tetapi kita bermohon kepada Allah sabar. Jadi sabar tu ada 3, sabar buat taat, sabar tinggal maksiat, dan sabar di atas musibah. Okey, atas musibah. Semua. Kita tengok bersama hadis yang ada tertera di kaca TV tuan-tuan. Baik. Okay. Tengok yang atas tu dulu, Haji. Tengok yang ni dulu. Yang bawah ni. Ikut susunan yang saya buat. Dan yang atas. Tengah-tengah yang tengah. Wa an Atha bin Abi Rabah. Wa an Atha bin Abi Rabah. Okey tu. Ya. Wa an Atha bin Abi Rabah qala li ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Daripada Atha bin Abi Rabah telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Maknanya apa? Ibnu Abbas ceritakan kepada Atha bin Abi Rabah. Boleh faham? Ibnu Abbas ceritakan kisah ini kepada Atha bin Abi Rabah. Katanya apa? Hendak tak aku tunjukkan kepada engkau seorang wanita di kalangan ahli syurga. Tengok tuan-tuan. Wanita ni masih hidup lagi zaman Nabi, zaman sahabat. Sahabat cakap lah, ni perempuan ni ahli syurga ni. Pasal apa? Nabi pernah sebut dia masuk syurga. Okey. Tuan-tuan tengok perempuan tu macam mana? Qultu bala, aku nak tengok mana perempuan di kalangan ahli syurga. Hadhil mar'atu sauda. Ni perempuan hitam ni. Maknanya gelap rupanya. Tapi ahli syurga. Tuan-tuan jangan main-main. Jadi jangan nilai syurga neraka orang dekat kulit, tuan-tuan. Ya. Jangan nilai syurga neraka orang dekat kulit. Dikatakan isteri kepada Abu Lahab. Tuan-tuan. Cantik bukan main. Putih melepak. Tetapi begitulah pengakhirannya. Maka dia punya kiranya bukan kulitnya warna apa. Bukan saiz badannya warna apa. Warna apa pula. Saiz badannya besar ataupun kecil. Yang paling penting adalah pada ketakwaan dan keimanan yang tersemat di dalam hati dan jiwanya. Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Adapun penjagaan badan tak ada masalah lah nak buat, nak jaga bagi sihat. Itu semuanya dituntut nak. Cuma kita nak kata apa? Jangan menentukan manusia itu di mana hanya dengan kepada rupa wajahnya. Kamu ni tengok muka gelap je mesti ahli neraka. Jangan. Jangan. Nanti dulu. Dalam hadis disebut apa? Hadhil mar'atu sauda. Ini wanita yang gelap. Atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berkata, "Inni usra." Wahai Rasulullah, aku ini kadang-kadang hilang kawalan. Maknanya apa? Macam sawan, macam itulah. Ataupun macam histeria, macam itulah maknanya hilang. Tiba-tiba jadi macam tu, ada penyakit. Aku ditimpa penyakit aku ni kadang-kadang tiba-tiba jadi tak keruan keadaan aku. Wa inni atakasyaf. Dan aku yang aku risaukan ya Rasulullah, kalau aku dalam keadaan apa bahasanya? Sawan, bukan sawan apa? Histeria. Tak sedar itulah. Jadi agresif gitu kan. Dia kata kalau aku jadi begitu wa ana atakasyaf, nanti tersingkap-singkap aurat aku. Yalah zaman dulu kan pakai jubah. Jadi bila berjadi macam tu tersingkaplah tudungnya, agaknya terbuka apa dan sebagainya. Jadi dia tak nak macam tu. Dijumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, ud'ullah fad'ullah li. Doakanlah, mintakan kepada Allah untukku. Apa dia? Untuk aku sembuh. Sebab apa? Nanti kalau datang lagi penyakit sawan tu, nanti terbuka lagi aurat aku. Aku tak nak macam tu. Lalu Nabi kata apa? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu sabar,
Kalau kamu nak, kalau nak pilihan. Kalau kamu nak, kamu bersabar di atas ujian ini sedikit, kemudian engkau akan dapat syurga. Tapi tengok juga, kalau kamu nak sembuh, aku boleh doakan kesembuhan juga. Faham tak? Jadi di sini maknanya apa? Harus bagi orang yang sakit untuk berubat. Sebab Nabi bagi dua pilihan. Kalau berubat itu tidak boleh, maka Nabi tak boleh. Nabi satu je, sabar je dah. Tak, Nabi kata apa? Kalau kamu nak pilih untuk sabar, dan engkau akan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau engkau pilih untuk sembuh, aku boleh mendoakan kesembuhan itu. Boleh juga, harus juga. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Boleh faham tak? Okey. Cuma Nabi lebih tahu hal keadaan dia itu mungkin kesalahan ataupun bukan kesalahan. Sakit yang dialaminya itu menjadi sebab kafarah kepada dia dan menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tapi Nabi kata kalau nak sembuh juga pun aku boleh doakan supaya Allah bagi kesembuhan kepada kamu. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Qalat asbir. Tengok tuan, dia pilih apa? Kalau kita sakit lutut, dan majoriti sakit lutut lah di depan saya. Sakit lutut susah nak berjalan. Okay. Saya nak sebut tuan-tuan, dalam Islam kita tidak dihalang untuk berubat. Ubat dibenarkan. Rawatan dibenarkan. Hukumnya harus. Bahkan boleh sampai ke tahap sunat untuk dibuat. Itu asas yang perlu kita faham. Cuma kalau dah berubat tak sembuh, tuan-tuan, okey, maka sakit itu kita redha dengan apa yang kita alami, maka ianya menjadi kafarah atau menjadi pahala kepada kita. Itu maksudnya. Jadi orang ini tuan-tuan, dia kata kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih untuk sabarlah. Okey? Dia ada satu doa afiat, satu doa sabar. Aku pilih untuk sabarlah. Aku pilih untuk terus bersabar. Okey? Asbir. Qalat fa inni atakashafu. Tapi ya Rasulullah, yang sabar sakit tu aku boleh sabar, boleh tahan. Tapi yang aku tak boleh tahan adalah auratku terbuka. Tu je. Maknanya kalau datang lagi penyakit tu, sawan tu datang lagi, yang tu aku boleh tahan, tak apa. Boleh sabar. Tapi yang aku tak boleh tahan kalau saat penyakit itu datang, auratku terbuka. Yang tu tak boleh. Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Fad'ullaha alla atakashafu fada'alaha. Jadi dia minta ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan satu je. Doakan supaya aurat tak terbuka. Yang sembuh tak sembuh tak apa. Tuan-tuan, Nabi pun doakan untuknya itu. Maka orang ini, tuan-tuan, disebutkan adalah seorang di kalangan ahli syurga Allah Azza wa Jalla. Poinnya apa? Poinnya adalah wanita ini asbir, dia kata, aku sanggup bersabar terus dengan kesakitan ini. Tuan-tuan, jadi di sini namanya apa? Sabar di atas musibah. Sabar di atas musibah atau sabar di atas penyakit. Dan pastinya di kalangan kita ni tuan-tuan, depan saya lah tuan-tuan, majoritinya, dan saya pun termasuk, tidak sunyi daripada sakit yang kita alami. Okey? Sakit kaki ke, sakit tulang belakang ke, yang paling berbahaya sakit hati yang tak pernah sembuh. Itu paling bahaya sekali. Hadirin yang saya kasih sekalian, jadi sakit, sabar di atas musibah. Wanita ini mengambil jalan asbir, aku sanggup bersabar. Dan Nabi mendoakan dia mendapat syurga. Kenapa sabar itu syurga? Kerana dia bersabar. Dengan kesabarannya tadi, dia dapat pahala sabar. Dengan sabar atas penyakit ini, dosanya dikafarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada satu hadis, kita tengok di bawah itu. Okey, kita tengok di bawah itu hadis. Hadis yang ni adalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan, adalah sahih. Baik. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah, di bawah. Okey. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Sebab ada dua orang sahabat yang riwayatkan hadis ini. Satu Abu Sa'id, satu Abu Hurairah. Radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma yusibul muslim mukma ma yusibul muslima ma yusibul asaba yusibul muslima ma yusibul muslima min nasabin wala huznin wala adha wala ghammin
hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Daripada Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda. Tengok tuan-tuan, Nabi kata apa? Tidak ada suatu pun yang tertimpa kepada seorang Muslim min nasabin, daripada kelelahan atau kecelakaan. Maknanya kelelahan, benda yang menjadikan dia penat. Okay? Tertimpa dia dengan perkara itu. Kecelakaan. Min nasabin wala wasabin, ataupun kemelaratan. Okay? Haus sangat cari makanan, kedai semua tak buka. Contohnya, kemelaratan. Wala huznin, wala hammin, dan ataupun dia tertimpa dengan gundah gulana. Gundah gulana ni apa, Haji Mahfuz? Jadi tak senang hati. Jadi ish. Tertimpa kat dia macam tu. Tapi tuan-tuan, perkataan hammin ini biasanya digunakan pada benda yang ke depan. Maknanya gundah gulana pada benda yang ke depan. Ke depan ni maknanya, besok ni anak aku ni jadi apa jadi. Sedih dia fikir. Besok ni cucu aku ni kan macam mana. Dia jadi gundah gulana. Okey, wasabin. Ataupun dia menjadi risau atau gundah gulana akibat ataupun kerana daripada apa dia? Wala hammin. Hammin itu kan yang kadang-kadang dia rasa benda tu tak tahu puncanya apa. Maknanya punca dia tu tak tahu apa. Punca, maknanya punca, kenapa? Tiba-tiba sedih je. Wala huznin, ataupun kerana dia sedih. Maknanya orang Islam, kalau tertimpa kesedihan, dia sedih. Sedih dengan apa juga kesedihan lah. Okey, berlaku apa juga kesedihan kepadanya. Dan biasanya disebutkan huznin dalam bahasa Arab adalah pada kesedihan benda yang telah lalu dan luput. Maknanya benda yang terlepas. Okey, contohnya tayar pancit. Macam hari ni saya datang naik Grab sebab ada satu kereta rosak. Contohnya, sedih tidaklah sedih tuan-tuan. Kita orang lelaki nak sedih apa naik Grab tuan-tuan, kan? Maksudnya tak ada masalah pun itu. Tuan-tuan, contohnya. Jadi wala huznin, ataupun sedih pada perkara yang terluput di belakang. Terluput maknanya yang kita kenangkan ini kereta rosak ke, kita terkenangkan atap rumah bocor ke, kita terkenangkan itu dan ini. Benda yang lalu kemudian kita rasa sedih dengannya. Okey? Ataupun kehilangan orang yang disayangi ke, maka itu namanya huznun, sedih. Sedih memikirkan itu. Okey? Jadi dia tak tahu kadang-kadang puncanya apa. Gundah gulana. Huznin, sedih. Okey. Nabi kata apa? Tidaklah berlaku kepada orang Islam daripada benda-benda ini, kepenatan, kecelakaan atau sedih atau gundah gulana, wala adza, ataupun sakit-sakit yang dialaminya. Sakit apa tuan? Sakit tengkuk, sakit belakang. Okey. Tulang belakang tak tegak contohnya. Tuan. Okay. Sakit duduk lama sangat dalam kuliah contohnya. Contoh kan. Okey, apa-apa yang dialaminya, sakit tangannya, lengung, kena gigit lipan, kena gigit tabuan dan sebagainya. Katanya wala adza wala ghammin. Okey, ataupun suatu kemurungan yang berlaku dia macam jadi itu berlaku tuan-tuan, dan itu tu bukan dia nak buat, tapi itu jadi perasaannya ataupun psikologinya atau jiwanya. Jadi begitu. Hatta syaukah, sampailah kepada duri yang tercucuk pada badannya. Tengah-tengah jahit baju, sedih, dia teringat cucu tak balik-balik PKP ni, tercucuk, aduh sakitnya. Contohnya begitu. Keluar daripada Masjid Al-Muttaqin nak pakai kasut jenama Hush Puppies tuan-tuan. Hilang sebelah. Begitu. Ataupun saat nak masuk ke dalam kereta, tutup pintu kereta, tercepit jari. Allah, sakitnya. Pedih. Okey. Syauka, masuk kereta Honda Accord, tarik-tarik tu cepat. Contohnya. Kena jarinya pada pintu.
Katanya hatta syaukah, sampailah kepada duri ataupun jarum yang tercucuk padanya. Yushakuha, yang tercucuk baginya sedih, duka cita, kemurungan, duri yang tercucuk, penyakit yang tertimpa. Kata Nabi apa dia? Illa kaffarallahu biha min khatayah. Melainkan semua yang tertimpa kepada orang beriman itu akan menjadi kafarah kepada dosa-dosanya. Syaratnya apa tuan-tuan? Syaratnya sabar. Sabar ni maknanya apa? Masa kena tu sabar. Bukan dah keluar hospital baru sabar je lah aku. Faham tak? Dah. Bukan itu. Masa kena tu sabar. Masa tercucuk tu, ya Allah, subhanallah, sakitnya Allah, cabut. Ya Allah. Jadi dalam hati, ya Allah, dia mudah-mudahan kafarah lah dosa ini. Begitu. Kan? Tercepit jari. Allah, teman-teman. Aduh, ya Allah. Ya, bunyi aduh tu tak apalah, aduh. Teman. Ataupun, ya Allah, sakitnya. Begitu kan? Diam-diam seorang je lah. Tapi kalau dia terus mengeluh atau menunjukkan pemberontakannya terhadap takdir itu, maka dah tak sabar dah. Faham tak? Dia kata celaka punya pintu. Nampak? Celaka punya pintu, aku beli kamu mahal-mahal, kamu cepit aku balik semula. Tengok. Ini siapa yang main-main tabuh jarum kat sini ni? Tengok tuan. Dia berontak balik dekat itu. Yang tu dah tak sabar dah, tuan-tuan. Okey, tak sabar dah. Yang tu lepas 3 hari dia kata, aku ni sabar je lah dengan yang dulu. Tak ada. Itu tak kira sabar lagi dah. Sabar indas sudmatil ula dalam hadis sebut. Yang dikatakan sabar itu dengan sabar saat mula-mula kena. Yang tu baru dikira sabar. Kalau lepas minggu, itu tak kira sabar, tuan-tuan. Okey? Kalau tak sakit berpanjang, masa datang rasa tu, ya Allah, begitu. Maknanya dia tenang, okey. Tapi dia jangan jadi, ya Allah, kenapa mesti aku? Gitu. Okey. Dalam drama kan macam tu kan. Kan tengok drama selalu kan. Kenapa mesti saya kan? Baik. Hadirin semua, tengok tuan-tuan, kalau itu berlaku, Nabi sebut apa? Ia menjadi kafarah kepada dosa-dosanya. Sampaikan nanti bila dia mati, dia tengok banyak kesalahan yang dia buat tak ada.